Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar ya. So kali ini kita akan bincangkan pula mengenai satu subtopik iaitu comparison test. Okey, so sebelum ini kita telah pun belajar mengenai improper integral. Boleh? So jadi apabila kita belajar improper integral, bila kita cuba menyelesaikan improper integral, kita akan mendapat hasil sama ada ia suatu nombor, contohnya kosong ke, 1 ke, 2 ke, negatif 3 ke, misalnya macam tu, ataupun kita akan dapati hasil dia adalah infinity. So jadi kalau kita dapat hasil dia suatu nombor, maka kita katakan the improper integral adalah converge. Sebaliknya, kalau kita cuba menyelesaikan improper integral tersebut dan kita mendapat infinity, maka kita katakan the improper integral adalah diverge. Itu adalah apa yang kita belajar sebelum ini ya. Baik, sekarang ini tujuan kita belajar comparison test adalah setengah-setengah improper integral tersebut sukar untuk diselesaikan untuk kita dapatkan jawapan. Sebab itulah timbul dia idea kita akan menggunakan comparison test bagi mendapatkan jawapan. So jadi saya tulis kat sini ya, to determine converge or diverge. Boleh? Dan to solve difficult improper integral. Dan yang paling penting sekali adalah di bawah ini, itu consist the comparative function. Nanti saya bincangkan apa yang dimaksudkan dengan comparative function. Baik, di bawah comparison test kita ada dua test. Yang pertama adalah yang dinamakan direct comparison test dan yang kedua adalah limit comparison test. Kedua-dua ni ada teorem dan caranya yang tersendiri. Kita akan bermula dengan menggunakan direct comparison test terlebih dahulu. Jika menggunakan direct comparison test fail, maka baru kita try our attempt menggunakan the limit comparison test. Boleh? Okey ya. So ini adalah perkara yang pertama ya, mengapa kita menggunakan comparison test. So the most important thing adalah when we try to solve the improper integral punya issue, kita dapati integral tersebut sukar untuk diselesaikan, maka kita cuba menggunakan pendekatan ini. Okay, now kita start dengan the direct comparison test. Boleh? Baik, apabila kita menggunakan direct comparison test, nama pun adalah comparison kan. Jadi kita akan bandingkan di antara dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi yang diberi fx tersebut, yang ini. Okey, lepas itu kita kena dapatkan gx. Inilah yang dinamakan the comparative function yang saya maksudkan dekat sini. Consist the comparative function. Comparative function ni adalah salah satu daripada fungsi yang mudah, ya, simpler function in comparison dengan fx inilah. Then apabila kita telah determine the comparative function, maka kita akan integratekan comparative function tersebut. Boleh? Ingat ya, apabila kita menggunakan direct comparative test, kita ada dua benda. Yang pertama sekali is the given function, yang kedua yang kita nak tentukan dia, gx. Dan jangan kena ingat kita punya improper integral akan bergerak daripada sini, daripada gx ya, bukannya daripada fx. Okey, kita tengok contoh dulu. Contoh sekejap. Contoh misal dia kita ada ini. Nampak? Ini adalah example yang akan kita bincangkan. Soalannya the integral, okey, ini soalan dia ya, is divergent by the comparative theorem because, okey, tak apalah yang itu, tetapi soalan dia adalah yang ini how to solve it. Kita tahu bahawa by looking at the integral kat sini, kita tahu ini adalah 1 dan ini adalah infinity. Maka definitely this part gonna be the improper integral. So kalau kita nak cuba selesaikan macam biasa,
maka fungsi ini mungkin nampak sukar. Jadi kita akan menggunakan pendekatan the comparison test untuk menyelesaikannya. Nampak tak dekat sini fx ini? Fx ini is the given function. Nampak? Cuba tengok gx ini. Gx ini adalah the comparative function. Iaitu ambil sahaja 1/x. Boleh? Nampak tak macam mana kita dah ada dua function dekat sini? So inilah yang saya cuba sampaikan. Baik, sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kita nak dapatkan the comparative function tersebut. Kita ada contoh dekat sini. Saya terus pergilah ya. Senang kita nak bincangkan. Dia berada dekat page berikut. To choose the comparative function. Saya bagi contoh. Ada 4 contoh dekat sini. Cuba kita lihat apa yang boleh kita observe kat sini. Contohnya, yang sebelah kiri kat sini adalah the given function. Ini semua ya, the given function. Yang sebelah kanan yang color merah ini adalah the comparative function. Gx kita lah. Yang belah kiri adalah fx, belah kanan adalah gx. Cuba kita lihat dekat sini. Nampak tak? Sin x over x kuasa 2. Jadi kita ambil dia punya a simpler function kena be 1/x kuasa 2 sahaja. Nampak? Yang kedua pula kita ada x sin x over x kuasa 2. Jadi dalam kes ini kita akan ambil, sebenarnya kita akan ambil ini ya. Sebenarnya kita akan ambil yang ini sebenarnya. Kita akan ambil x sebelah atas, yang sebelah bawah pula kita ada x kuasa 2. Nampak? Jadi kita permudahkan dia. Therefore kita akan dapati 1/x sahaja. So ini akan menjadi kita punya comparative function. Nampak tak? Yang nombor 3 pula kita ada ini sebagai fx dan ini adalah sebagai gx kita. Boleh ya? Lepas tu yang terakhir bentuk ini kita ada 1/x sebagai comparative function kita. Boleh ya? So saya dah tunjukkan beberapa bentuk macam mana kita nak mendapatkan gx tersebut. Dia tidak ada cara yang tertentu, tetapi by looking at the function itself kita kena menentukan gx tersebut dengan cara macam inilah. Ada banyak contoh lain yang mungkin sedikit berbeza daripada cara ini, tetapi as long as it is make sense, maka kita boleh pertimbangkan dia sebagai gx. Okey, baik, sekarang ni kita lihat direct comparison test dulu. Ini dia. So this part saya dah terangkan fx dan gx. Okey ya. Lepas tu jangan lupa seperti yang saya sebutkan terlebih dahulu tadi, once kita dah determine gx, kita akan menggunakan gx ini untuk kita integratekan dia. So we are going to integrate gx, bukannya fx yang susah ini. Kita akan gunakan gx yang baru kita buat tadi, yang baru kita dapat tadi, ya, the comparative function. So jadi since kita dah ada fx dan juga gx, contohnya macam ni, kita dah ada fx dan kita dah ada gx kan, macam ni, maka ini ada kotak kat sini, kita akan isikan kotak ini dengan inequalities, ketaksamaan. Kita nak menentukan sama ada kotak dekat sini, kalau kita substitutekan nilai contoh pada fx dan juga gx, kita nak tengok yang mana satu yang lebih besar berbanding yang lain. Contohnya mungkin bila kita substitute some value kat sini, kita dapati dia lebih kecil. Contohnya macam tu. Ataupun kita mungkin dapati dia adalah lebih besar. Kena buat yang ini. Sebab itulah saya tulis dekat sini, compare both function by putting the inequality. Nampak tak? Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. So, kita start dengan bila kita substitutekan some sample value kepada fx dan gx, kita dapati fx ini lebih kecil ataupun sama dengan gx. Ya, dia ada dua kes ya. Kes pertama adalah yang macam ini, satu kemungkinan. Satu lagi adalah yang macam ni.
kemungkinan yang kedua. Jadi kita kena tentukan dengan masukkan beberapa nilai contoh. Satu nilai contoh pun dah cukup dah. Katakan X sama dengan 2 katakan. So kita kira lah. So kita kira sikit, fx ini nilai dia berapa, gx ini nilai dia berapa, dan kita letakkan inequalities. Tak payah sama pun tak apa. So yang penting adalah kita nak tahu sama ada dia lebih besar atau lebih kecil. Baik, sekarang ni saya nak terangkan untuk yang pertama ini. Untuk yang ini sebenarnya kita ada satu teorem, tapi saya nak permudahkan teorem tersebut. Dia macam ini. Ini kes pertama ya. So dengan baik-baik, andai kata tata tanda inequalities itu adalah lebih kecil, fx lebih kecil daripada gx, jadi kita lihat macam ni. Nampak tak tanda ni macam ni? Jadi kita andaikanlah, kita andaikan buat garis macam ni. So kamu nampak tak? Dia seolah-olah ada arah anak panah kan? Ke mana? Ke sebelah, dari sebelah kanan ke sebelah kiri, betul tak? Dia mengarah ke sebelah sini. Nampak? So maknanya kalau kita nampak arah anak panah ke sebelah sana, maka kita katakan jika gx ini converge, maka fx ini converge. Nampak tak? Itu adalah teorem ya. Saya cuma nak memudahkannya. Di dalam teorem tersebut tak ada dia sebut arah anak panah ni. Ini saya je yang sebut, sebab kita nak nampakkan, nak memudahkan pergerakan dia macam mana. Itu je sebenarnya. Boleh? So sekarang ni saya ulang semula. Berdasarkan arah anak panah macam ni, kalau gx ini converge, dia mesti start dengan converge ya. Dia start dengan converge based on anak panah tu, arah gerakan tu. So jadi kalau gx ini converge, maka fx ini converge. Kalau kita patah balik, kalau fx ini diverge, maka gx ini diverge. Nampak tak? Sebab itulah kita dapat dua benda ni. Nampak? Nampak kat sini? Gx ini converge, maka fx ini converge. Sebaliknya, kalau fx ini diverge, maka gx ini diverge. Boleh? Okey, kita tengok kalau tandaan ketaksamaan itu berbeza. Macam ni. Katakan saya tak tunjuklah dia punya hasil dia. Kamu nampak tak kat sini? Yang ni. Jadi kita dapati arah dia seolah-olah macam ni, menghala ke sebelah kanan. Betul? Dari kiri ke kanan kan? Jadi kita katakan macam mana sekarang ni? Based on arah anak panah ni, kita katakan jika fx ini converge, maka gx ini converge. Setuju? Sebaliknya, jika gx ini diverge, maka fx ini diverge. Setuju tak macam tu? Okey. Jadi hasil dia macam ni. Nampak? So kamu nampak tak? Kalau saya kecilkan sikit kita nak comparekan kedua-dua ni. Itu dia. Nampak ya? Ikut arah anak panah, maka jika f ini converge, maka gx ini converge. Sebaliknya, jika gx ini diverge, maka fx ini diverge. Boleh? Baik. Since daripada teorem kita dia menghasilkan kedua-dua hasil ini. Untuk yang pertama ini ada 2, yang kedua ini pun ada 2, masing-masing ada 2, tapi kita kena pilih satu sahaja. Yang manakah yang paling sesuai untuk kita pilih? Telah pun saya tandakan, we are going to choose this. Sebab apa kita kena pilih ini? Sebab tadi saya dah bagi tahu, kalau kita ada comparison test, ada F, ada G, kita nak bergerak dari mana? Kita nak bergerak daripada G, betul? Sebab itulah kita kena pilih yang ini. Ini. Gx ini converge, maka fx ini converge. Dengan kata lain, sebenarnya kita tak payah pun gerakkan fx tu. Kita cuma nak ensure gx ini converge tak? Kalau gx ini converge, maka automatically f ni juga converge. Setuju? Yang kedua ini sama juga. Kita tidak akan bergerak daripada yang pertama ini, sebab yang pertama ini dia minta kita gerakkan daripada F. F ini susah, kita nak elakkan dia. Kita kena gerakkan
daripada G, maka kita akan ambil yang kedua ini. Jadi yang kedua ini, kalau Gx ini diverge, maka F ini diverge. Tugas kita sekarang adalah kita nak check sama ada the comparative function yang baru kita buat tadi tu diverge ke tidak. Kalau dia diverge, maka automatically Fx juga adalah diverge. Setuju? So itu adalah direct comparison test. Okey? Okey. Sekarang ni saya nak panjangkan sedikit cerita, nak connectkan bagaimana limit comparison test pula. Katalah kita mengambil case yang ini. Katakan Fx lebih besar daripada Gx. Dan based on the theorem, kita dapat dua ni. And of course kita akan pilih yang kedua ini kan. Yang ini kan. Sebab kita kena gerak daripada Gx. Jadi kita berharapkan apabila kita try to solve the improper integral untuk Gx ini, kita harapkan dia diverge. Supaya kita senang nak buat conclusion Fx juga diverge. Akan tetapi apabila kita try to solve Gx ini, kita tak dapat diverge. Katalah kita cuba, kita dapat converge. Apa kita nak buat? Baik, dari sinilah ini dia tuan-tuan dan puan-puan. By taking this example, if Gx converge, maka kita katakan the direct comparison test fail. Tak jadilah. Then we need to use the limit comparison test. Clear? Boleh? So itulah dia. Dia nampak sedikit complicated, tetapi sebenarnya tak susah. As long as kita dapat Gx itu apa, dan kita boleh play around dengan teorem bagi direct comparison test. Kalau dia di jalan, then kita dapat jawapan. Tapi kalau direct comparison test gagal untuk mendapatkan jawapan, maka kita kena guna limit comparison test. Baik, apa itu limit comparison test? Caranya mudah sahaja. Kita masih memerlukan Fx dan juga Gx, cuma kita kena parkingkan limit sahaja. Ini dia. Nampak? Ini adalah the limit comparison test. Kamu boleh tengok yang ini, ataupun yang paling mudah, tengok sahaja yang ini. Boleh? So, kita tahu Fx is the given function, Gx adalah the comparative function. Kita parkingkan limit x approaches to infinity. Kita nak ensure C ini mesti suatu nombor positif. Tak boleh kosong lah. Kosong tu bukan positif, bukan negatif kan. So dia mesti besar daripada kosong. Yang ini, nampak tak ini? So kalaulah kita when we try to solve this, kita dapat hasil C ini, contohnya kita dapat 5 katakan. 5 itu adalah suatu nombor positif. Maka kita dah boleh buat conclusion berdasarkan Gx yang kita perolehi tadi. Ya, kan kita nak cari Gx kan. Contoh ya, saya patah balik sekejap. Contohnya macam ni. Katalah kes ni adalah kes yang ini kan. Jadi kalau pakai direct comparison test, kita akan guna yang inilah. Kalau Gx ini diverge, maka Fx ini diverge. We hope that when we try to solve Gx, kita harap dia diverge lah, dapat infinity. Tapi katakan dia tak dapat infinity, tiba-tiba dia ada suatu nombor, maksud dia Gx itu adalah converge. Okey, Gx itu adalah converge, maka kita kena guna limit comparison test. Kita baru dapat Gx tadi converge kan. Bila kita guna limit comparison test, kita dapat hasil dia 5 katakan, maka kita kena follow Gx yang terkini. Tadi baru kita dapat Gx tadi converge kan, maka kita kena declare Gx ini adalah converge. Boleh? Jadi kalau Gx converge, maka Fx juga adalah converge. Boleh ni? So ini saya
terangkan contoh kalau kes yang kedua ini. Kalau kes yang pertama ini, dia mungkin berbeza. Tapi cara dia sama. Penerangan ni adalah sama. Boleh nak? Okey. Cuba hadam yang itu dulu. Kita support dengan contoh. Ini dah saya terangkan. Okey, now. Cuba tengok yang ini. Okey, ada satu contoh kat sini. Daripada sini we are given the function, the integral, the improper integral. So but we are not going to solve this integral sebab kita rasa ini adalah mungkin sedikit sukar untuk diselesaikan. Ingat ya, sebab kita bukannya nak dapat the actual value. Ya, kita bukan nak dapatkan the actual value. Kita nak menentukan dia converge ataupun diverge. Dan kena ingat, bila kita berdepan dengan improper integral, it is an approximation, anggaran sahaja. So there is no right and wrong answer. Ya, dia cuma nombor tu tak boleh jauh lah. Katakan if seorang pelajar dapat jawapan 5, katakan jawapan tu adalah 5, tak boleh lah, even though dia adalah approximation, tak boleh lah kamu bagi jawapan 50. It is too far. Ya, dia adalah anggaran. So, jadi yang paling penting adalah kita nak menentukan dia converge ataupun diverge saja. Clear? So, sebab itulah kita boleh menggunakan our comparative function. Dan and of course lah, kalau kamu bertanya pada saya, adakah jawapannya sama kalau kita cuba selesaikan ini? Katalah walaupun sukar, kamu still boleh dapat jawapan. Adakah jawapan ini dengan jawapan ini sama? Jawapannya tak sama. Definitely takkan sama. Cuma kita nak ensure sama ada converge ke ataupun diverge. Nampak tak? So sebab itulah kita guna cara ini. Jadi dipendekkan cerita, kita ada fx, lepas tu kita identify the comparative function supposed to be 1 over x, macam ni. Jadi kita pun buat apa tadi? Kita kena letakkan the inequalities kan. So kamu kena ambil nilai contoh lah. Katakan x tu 2, katakan. Cuba masukkan x2 tu kat sini. Masukkan x2 tu dekat sini. Cuba tengok nilai dia. Yang mana besar, yang mana kecil. Jadi kita akan dapati hasil dia adalah fx ini lebih besar daripada gx. So jadi cuba tengok inequality sini. Cuba tengok arah anak panah dia macam mana. Arah dia adalah ke sana kan. So kalau kamu ingat tadi, kalau arah dia ke sana, fx, kalau fx ini converge, maka gx converge. So saya buat kat sini. Kalau fx ini converge, maka gx ini akan jadi converge. Setuju? Tapi kita nak pakai yang ini ke? Of course kita tak nak pakai yang ini kan. Jadi sebaliknya kalau gx ini diverge, maka fx ini adalah diverge. This is from the theorem. Alright? This is from theorem. Dan berdasarkan dua hasil daripada teorem ini, kita tidak akan mempertimbangkan yang ini. Sebab kita kena bergerak daripada G. Dan kita kena pilih yang ini. Nampak tak? So, apa yang kita harapkan sekarang? Kita harapkan bahawa kalaulah saya cuba menyelesaikan this improper integral, saya mengharapkan hasil dia adalah diverge. Itu harapan saya. Kalau dia tak dapat diverge, maka saya kena guna the limit comparison test. Clear? So, kita pun cubalah. Ya? So, ini adalah yang kita harap lah. If gx diverge, maka fx juga diverge. Dia sama kat atas ni lah. Jadi, kita kena tengok ya, gx ini betul tak bagi diverge. Kalau dia diverge, job done. Automatically, fx juga diverge. Okay? So, kita pun cuba. Ini adalah the matter of how we solve the improper integral. Nampak tak? Saya dah guna gx sekarang dekat sini. Ya, dia punya integral punya value pun sama je. Nampak? So, which part is problem? Part ini problem kan? So, kita tukarkan menjadi katakan variable A katakan. Sebab itu kita dapat yang ini. So, saya tunjukkan penyelesaian dia.
saya tak nak terangkan. Ini adalah dalam chapter sebelum ini. When you solve the improper integral bla 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 bla, kamu akan dapat hasil dia adalah infinity, and definitely dia adalah diverge. Jadi apa yang kita harapkan terlaksana. Jadi dia telah memudahkan cerita kita. Kalau gx ini diverge, maka yang tadi kan, ini kan, kalau gx ini diverge, maka fx juga diverge. Jadi kita buat sedikit conclusion kat bawah ini macam ni. By using the direct comparison test, maka the given fx is diverge. Nampak tak? So itu adalah cara bagaimana direct comparison test kita gunakan. Baik, saya ada bagi contoh kat bawah ini, the limit comparison test. Ini dia tu, betul tak? Yes. Ini dia. Ini contoh tambahannya. Ini dia. Jadi kalau kamu lihat betul-betul, soalan dia mudah sahaja. Soalan dia adalah tentukan sama ada the given improper integral converge ataupun diverge. Itu je soalan dia. Jadi kalau kamu perhatikan, ini mungkin sukar untuk kita nak buat integration dia. Jadi kita akan menggunakan the comparison test. So kita start dengan direct comparison test, dan kita bukan nak dapatkan value dia pun, kita nak tentukan dia converge ataupun diverge je. Boleh? So jadi our fx macam biasa is the given function. So the gx gonna be yang ini saja. Okey, 1/2 kuasa x. Okey, itu adalah step pertama, is how to determine, how to identify the comparative function. Bila kita dah tentukan comparative function, kita masukkan nilai contoh. Katakan x sama dengan 2 katakan. Masukkan ke sini, masukkan ke sini. Kita nak tentukan yang mana satu lebih besar daripada yang satu lagi. Jadi kita akan dapati bahawa fx ini lebih besar daripada gx. Boleh? So kita masih lagi cuba nak our first attempt adalah kita nak gunakan the direct comparison test. Jadi tengok arah anak panah, dia arah ke kanan, betul tak? Daripada kiri ke kanan macam ni. Arah dia kan macam ni kan? Macam ni. Jadi kita daripada the theorem kita dapati kalau fx ini converge, maka gx ini converge. Sebaliknya, kalau gx ini diverge, maka fx diverge. Sebab itulah kita dapat ni. Sama macam contoh tadi tu. Boleh? Soalannya sekarang adalah, adakah gx itu diverge? Kalau gx itu diverge, maka selesailah masalah kita. Jadi kita pun kena cubalah. Kita pun cuba selesaikan the improper integral by using the gx, the comparative function. Kita pun cuba macam biasa, tengok apa cerita. Kita harap dia diverge ya. Diverge ni bermaksud kita dapat infinity tau. Kita pun cuba dapat infinity tau. Cuba sampai bawah. Saya kecilkan sikit. Yang ini panjang ya. Dia tak panjang, pengiraan dia sahaja yang agak panjang. Sebab saya buat detail kat sini untuk senang kita tengok. Jadi dipendekkan cerita, apabila kamu cuba buat macam ni, cuba tengok hasil dia. Kita dapat suatu nilai, iaitu kita tak dapat infinity tau. Kita dapat nombor, iaitu 1/2 ln 2. Means that gx kita converge. Nampak tak? Jadi maksudnya dekat sini, the direct comparison test is fail. Gagal. Dia tak memberikan sebarang keputusan sekarang ni. Nampak? So dari sinilah kita akan try our second attempt, which is the limit comparison test. Clear? So sedikit notation dekat sini. Saya katakan sini, the direct comparison test fail. Ada the direct comparison test
fail. So we must try the limit comparison test. Boleh? So dekat sini kita akan attempt the limit comparison test. Saya salin semula fx gs kita. Lepas tu kita akan bahagikan dia macam ni lah, dan kita parkingkan limit. So now we are going to solve the limit problem macam biasalah. Kita just copy and paste sahaja f dengan g tu, masuk dekat sini, masuk dekat sini. Kita nak simplify ke apa ke, nak pakai L'Hopital ke, nak bahagi, whatever lah yang kita nak gunakan. Janji kita selesaikan limit problem tu, evaluate the limit, contohnya macam tu. So jadi ini saya terangkan, saya tunjukkan macam mana kita selesaikan dia. Kamu boleh cuba cara lain, no problem. So yang ini so kamu boleh cuba, kamu boleh tengok kat sini. Kita nak tengok apa jawapan dia. So what we are hoping that bila kita buat limit comparison test, kita mengharap jawapan kita nanti kat sini mesti suatu nombor positif. Kita pun cuba. Last kali kita dapat 1. Betul lah tu kan, 1 kan nombor positif. So definite positive number, maka limit comparison test dapat menyelesaikan masalah yang tak dapat diselesaikan oleh direct comparison test. Boleh? So jadi kalau kita kira tadi, tengok tadi, kita dapati gx kita gx kita kan converge kan, so kalau gx kita converge, maka automatically fx pun converge. Dia kena follow gx ini yang terakhir kita dapat ini. Okey, so jadi ini adalah keputusan dia. Oleh kerana ini converge, the gx converge, maka the fx juga converge by using the limit comparison test. Get it? Boleh? Okay, now kalaulah saya nak, ini just part of discussion kalaulah kita menggunakan, katalah when we try to attempt the limit comparison test, kita buat, katalah dekat sini kita tak dapat positive value. Contohlah yang paling mudah, kita dapat kosong kat sini. Kosong tu bukan positif kan. Kalau kita dapat kosong ini, tadi kita guna direct comparison test, tak dapat. Then bila kita guna limit comparison test, dia tak dapat juga positive number. Kalau kita tak dapat, ini menunjukkan the comparison test tidak sesuai digunakan untuk soalan ini. Clear? Boleh? So itu adalah petanda dia lah. Tetapi soalan biasanya disesuaikan supaya soalan tu memang boleh gunalah. Sama ada kita menggunakan directly the direct comparison test, one off kita dapat jawapan, ataupun kita terpaksa sambungkan kerja kita menggunakan the limit comparison test. Okay guys, so itu adalah penerangan mengenai the comparison test for sequence. So jadi kamu boleh cuba ada soalan dekat sini, saya bagi jawapan kat sini so please have a look. Ini adalah jawapan bagi contoh-contoh ini. Ini bukan jawapan, sorry kamu tentukan. Saya bagi contoh the comparison, the comparative function. Ini adalah gx, ini adalah ini adalah fx, fx, ini adalah gx, ini fx, gx, fx, gx dan seterusnya. Okey, so kamu cuba sehingga dapat jawapan. Kena tentukan sama ada dia converge ataupun diverge. Tengok elok-elok, mungkin some of the question hanya sekadar direct comparison test sahaja, tetapi mungkin ada soalan some others yang mungkin terpaksa menggunakan the limit comparison test. Okay guys, saya stop sampai sini dulu. Kita sambung dalam topik yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.